Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom bahas sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini, cikgu akan sentuh mengenai bab terakhir bagi tingkatan 4 iaitu bab 10 berkaitan mengenai pemasyhuran kemerdekaan. Dan pada sesi hari ini, cikgu akan sentuh mengenai 10.1 iaitu pengertian kemerdekaan. Jadi inilah tajuk yang akan kita sentuh pada hari ini, di mana untuk pengertian kemerdekaan ni kita akan lihat secara khususlah apa maksud kemerdekaan ni ataupun merdeka, dan kita akan lihat juga pengertian kemerdekaan ni mengikut beberapa orang tokoh. Dan tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu kita pasak sejarah untuk tajuk ni. Jom. Negara kita sebenarnya telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Cikgu rasa semua orang tahu negara kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Sebab apa? Sebab setiap tahun kita akan menyambut hari kebangsaan negara kita. Dan pada 31 Ogos 1957 ni, dia adalah bersamaan dengan 5 Safar 1377 Hijrah. Ini tahun Islam. Tahun Islam ini dia 5 Safar pada tahun 1377 Hijrah. Jom kita lihat kepada apa dia merdeka ni. Apa erti merdeka ni? Okey, kalau kita sebut merdeka, kita selalu menyebut merdeka. Kita habis exam ataupun peperiksaan, sesuatu peperiksaan ataupun ujian, kita akan sebut merdeka. Maksudnya kita bebas. Kita dah tidak lagi perlu menghadapi peperiksaan pada hari yang berikutnya. Sama juga dengan kemerdekaan negara kita, di mana bila kita sebut saja merdeka, dia membawa maksud merdeka tu ialah bebas daripada sebarang cengkaman kuasa asing. Malah mereka juga membawa maksud bebas dalam menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Ini maksud apa? Maksud merdeka. Dan bagi Kamus Dewan pula menyatakan takrif kemerdekaan ni ialah bebas daripada penjajahan, kurungan ataupun naungan. Jadi ini maksud dalam Kamus Dewan berkaitan mengenai kemerdekaan. Dan bila kita nyatakan tentang merdeka, negara yang merdeka, kalau negara yang merdeka pula membawa maksud negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Maksudnya di sini tiada kuasa lain yang berada di dalam negara tersebut, dan negara ni telah pun diperintah oleh pemimpin tempatan. Sebab tu di atas tadi pun dia kata bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Sebab apa? Sebab pemerintahan negara sekarang mula dipimpin oleh pemimpin tempatan, bukan lagi daripada luar. Kita juga akan melihat takrif kemerdekaan ni mengikut beberapa orang tokoh. Okey, antara tokoh yang disenaraikan di sini, yang pertamanya ialah takrif kemerdekaan oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, dan yang keduanya ialah Rashid Rida. Manakala yang ketiga, takrif kemerdekaan oleh Mahatma Gandhi. Yang keempat, takrif kemerdekaan oleh Nelson Mandela. Yang kelima, kemerdekaan oleh Soekarno. Yang keenam, takrif kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman, pemimpin negara kita. Dan yang ketujuh, kita akan lihatlah takrif kemerdekaan oleh Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Ini kita kata pemimpin di Sarawak. Dan kita juga akan lihat takrif kemerdekaan oleh Tun Fuad Stephen yang merupakan pemimpin Sabah. Dan yang akhir sekali, yang ke-9, kita akan lihat pengertian kemerdekaan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi ini ada 9 tokoh di sini, di mana kita akan pergi satu persatu. Kita akan lihatlah pengertian kemerdekaan oleh setiap tokoh ni. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita pergi kepada tokoh yang pertama, iaitu Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Okey, apa kata Syed Jamal Al-Din Al-Afghani ni? Okey, Syed Jamal Al-Din ni menyatakan bahawa perjuangan menentang penjajah ni sebenarnya hendaklah diisi dengan
Ada dua. Satu semangat kebangsaan atau kita kenali sebagai jinsia, dan yang keduanya ialah cinta akan tanah air yang merdeka, yang kita kenali dia sebagai wataniah. Jadi tu kita nak menentang penjajah ni kita mesti ada dua semangat ni. Satu semangat kebangsaan dan yang kedua apa? Kita rasa cinta akan tanah air yang merdeka ni. Dan selain daripada itu, beliau juga menyatakan rakyat perlu membebaskan diri daripada penceroboh luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan juga negara. Jadi ni pula. Jadi kita boleh nampak tadi di mana kita nak menentang penjajah mesti ada dua semangat tadi kan. Semangat kebangsaan dan juga cinta kepada tanah air yang merdeka. Dan kita sebagai rakyat pula nak membebaskan diri daripada penceroboh luar ni, kita mesti apa? Bersatu padu. Okey, ini pengertian yang telah diberikan oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Jadi kita pergi pula tokoh kita yang kedua iaitu Rashid Rida. Okey, Rashid Rida pula menyatakan bahawa kedaulatan dan kekuatan sebuah negara ni adalah membebaskan diri daripada penjajah barat. Itu kata Rashid Rida. Malah baginya kedaulatan sesebuah negara ni adalah menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Maksudnya bersatu padu jugalah di sini dan menghidupkan kembali sistem khalifah tu. So kita akan nampak di sini pentadbiran oleh pemimpin tempatan. Jadi itu yang kedua, tokoh yang kedua memberi pengertian, manakala tokoh yang ketiganya ialah Mahatma Gandhi. Okey, Mahatma Gandhi ni di India, di mana Mahatma Gandhi ni telah menyatakan bahawa kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan juga moral. Dan beliau juga menyatakan setiap negara perlu menguruskan dirinya sendiri walaupun sukar. Supaya apa? Supaya setiap komuniti ni hidup dalam harmoni. Okey, itu apa yang telah diberi pengertian kemerdekaan oleh Mahatma Gandhi. So, kita pergi pula tokoh yang keempat iaitu Nelson Mandela. Okey, Nelson Mandela ni pula menyatakan kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan ataupun warna kulit, tetapi pertempuran terhadap sesuatu sistem yang menindas. Dan kebebasan boleh dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Dan oleh itu, bagi Nelson Mandela ni, semua rakyat perlu bersatu. Jadi ini pengertian yang telah diberikan oleh Nelson Mandela. Okey, kemudiannya kita lihat pula kepada Sukarno. Sukarno ni dari Indonesia. Okay, maksud kemerdekaan bagi Sukarno ialah mereka ni ialah bebas selama-lamanya yang merangkumi kebebasan berfikir, bertindak daripada politik, politik, penindasan dan juga rejim autokratik. Okey, jadi ni kita boleh lihatlah bagi Sukarno dia bebas selama-lamanya. Dan kemudiannya kemerdekaan juga akan dapat membentuk masyarakat baru yang demokratik tanpa kelas dan juga kasta. Okey, ini kita kata pengertian oleh Sukarno. Kita lihat pula pengertian kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman yang merupakan bapa kemerdekaan negara kita. Okey, bagi Tunku Abdul Rahman, beliau menyatakan bahawa kemerdekaan ni ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh. Ini bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Rakyat pula perlu berkhidmat untuk negara yang baharu ni, yang nak wujud ni negara baru ni. Jadi rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Jadi ini pengertian yang telah diberikan oleh Tunku Abdul Rahman. Tokoh yang berikutnya ialah Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Tun Temenggung Jugah ni merupakan pemimpin bagi Parti Persaka.
Dan melalui kemerdekaan ni, bagi Tun Temenggung juga menyatakan bahawa keselamatan negeri akan lebih terjamin dan akan menjadi lebih kuat. Penduduk peribumi Sarawak pula sanggup berkorban untuk mempertahankan negara, dan kemerdekaan juga secara tidak langsung akan dapat mengatasi ancaman komunis yang dihadapi. Jadi inilah pengertian kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tun Temenggung juga. Tokoh yang berikutnya ialah Tun Fuad Stephen. Tun Fuad Stephen ni merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama. Okey, beliau menyatakan bahawa keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk peribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin dengan kemerdekaan ni. Dan pembangunan pesat di Persekutuan Tanah Melayu sebenarnya akan dapat ataupun akan mampu untuk menaikkan semangat baharu masyarakat. Jadi ini pengertian yang telah diberikan oleh Tun Fuad Stephen yang merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama. Okey, kemudian yang terakhir iaitu yang ke-9 ialah kita akan lihat pengertian kemerdekaan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di mana Tun Dr. Mahathir ni telah menyatakan bahawa kemerdekaan ni ataupun merdeka ni bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Maksud merdeka ni ialah menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara. Okey, ini pengertian kemerdekaan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi di sini daripada pengertian-pengertian kemerdekaan yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang telah pun kita sentuh tadi, iaitu yang pertamanya oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, yang keduanya ialah Rashid Rida, yang ketiganya pengertian oleh Mahatma Gandhi, yang keempatnya pengertian kemerdekaan oleh Nelson Mandela, yang kelima pengertian kemerdekaan yang diberikan oleh Sukarno, yang keenam pengertian kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman, yang ketujuh pengertian kemerdekaan yang diberikan oleh Tun Temenggung juga anak baring yang merupakan pemimpin di Sarawak, dan yang ke-8 ialah pengertian yang diberikan oleh Tun Fuad Stephens yang merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama, dan yang akhir sekali yang ke-9 ialah pengertian kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi itulah dia pengertian kemerdekaan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh ini. Jadi secara umumnya, secara kasarnya, apa yang cikgu dapat rumuskan di sini, di mana kemerdekaan ni akan memberi hak kepada rakyat untuk menentukan sendiri sama ada untuk membentuk kerajaan ataupun untuk menentu hala tuju negaranya tanpa adanya campur tangan daripada kuasa asing. Jadi kita ni sebenarnya bila kita sebut merdeka ni, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya kita mesti berbanggalah dengan kemerdekaan yang dicapai oleh negara kita, di mana kita telah pun dapat membebaskan diri kita daripada penjajahan asing. Jadi di sini dahulu cikgu dapat berkongsi dengan kamu, dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Cikgu harap kamu dapat memanfaatkan sebaik mungkin ilmu kita pada hari ini. So sekian dahulu daripada cikgu. Berjumpa lagi dalam sesi video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.